Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Bertemu lagi di channel NASA 2K Studio bersama dengan Cikgu NASA. Pertemuan kita pada kali ini adalah untuk meneruskan lagi kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Pada kali ini kita akan meneliti pula apakah tajuk yang terdapat pada buku teks muka surat 79 dan buku aktiviti pada muka surat 88. Kedua-duanya buku Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mengenal pasti kesalahan penggunaan struktur ayat. Apakah yang dimaksudkan dengan kesalahan penggunaan struktur ayat? Sama-sama kita pelajari dengan merujuk buku teks muka surat 79. Menulis. Keluarga hebat. Kita baca terlebih dahulu dan selepas ini cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kesalahan struktur ayat. Keluarga Nabila sentiasa mengikut kemampuan diri semasa berbelanja. Setiap kali membeli barangan, ayah Nabila akan membuat senarai barangan. Akan menyenaraikan barang keperluan dan barang kehendak ayah Nabila. Diletakkan warna merah pada frasa yang terakhir menggambarkan bahawa frasa itu salah dari segi susunan struktur ayatnya. Maknanya ayatnya tak betul, ayatnya tak tepat. Subjek berada di belakang, bercampur aduk dengan predikat. Jadi tugas kita adalah membetulkan kesalahan yang terdapat pada frasa ini. Bagaimana cara nak membetulkannya? Kita lihat satu persatu. Pertama sekali, kita letakkan dahulu subjeknya. Subjeknya adalah ayah Nabila. Ayah Nabila akan menyenaraikan barang keperluan dan barang kehendak. Itu baru betul. Barulah menarik kita bacanya. Baru kita faham apa yang cuba nak disampaikan. Kita terus ke perenggan yang kedua. Ayah Nabila juga akan membandingkan harga barang sebelum membelinya. Kadangkala barang yang sama akan dijual pada harga yang berbeza antara sebuah kedai dengan kedai yang lain. Tawar-menawar akan ayah Nabila juga hingga mendapat harga yang berpatutan. Baris yang terakhir ataupun frasa yang terakhir itu ada kesalahan struktur ayatnya. Sama seperti tadi, pertama sekali kita cari dahulu subjeknya, yaitu ayah Nabila. Mulakan dengan huruf besar. Ayah Nabila sebagai subjek juga akan tawar-menawar hingga mendapat harga yang berpatutan. Harga yang berpatutan ini maknanya bersesuaian dengan barang yang nak dibeli. Okey. Perenggan yang ketiga, tidak diletakkan mana ayat yang salah. Kita kena cari sendiri. Jom kita baca dahulu. Ibu Nabila memasak pula rajin. Baca pun dah rasa salah. Subjeknya Ibu Nabila pula rajin. Rajin buat apa? Rajin memasak. Betulkan ayat itu. Seterusnya, Ibu Nabila menyediakan bekal untuk Nabila ke sekolah. Tiada kesalahan untuk struktur ayat ini. Kita teruskan lagi. Amalan membawa bekal menjimatkan ke sekolah dapat belanja. Oh, ini salah. Salah, banyak yang salah. Bagaimana kita nak membetulkannya? Kita letakkan dahulu amalan membawa bekal ke sekolah
dapat menjimatkan belanja. Pandai. Seterusnya lagi, makanan itu juga terjamin kebersihannya, yaitu tiada kesalahan. Perenggan yang terakhir, terpengaruh dengan fashion terkini, Nabila sendiri tidak mudah. Salah tuh. Subjeknya Nabila. Nabila tidak mudah terpengaruh dengan fashion terkini. Dah cikgu betulkan tuh, ya? Okey, kita sambung lagi. Nabila akan memakai pakaian sedia ada sehinggalah dia berasa dia perlu membeli pakaian yang baru. Itu tiada kesalahan. Dah jelas bagaimana kita nak menukar frasa-frasa yang salah itu menjadi satu ayat yang lengkap, tepat dan betul. Okey, apabila telah selesai kita bincang tadi, bolehlah kamu melengkapkan jadual yang berada di bahagian bawah buku teks. Kamu bolehlah menulisnya di dalam buku latihan. Sekarang kita lihat pula apakah aktiviti yang perlu kita selesaikan dalam buku aktiviti muka surat 88. Buku aktiviti muka surat 88, aktiviti 3. Kenal pasti kesalahan struktur ayat dalam petikan. Kemudian betulkannya dan tulis semula petikan. Diberikan satu petikan dan kemudiannya ada satu ruangan seperti mana latihan yang kita buat dalam buku teks tadi. Kita baca dahulu sambil-sambil cuba kita betulkan ayat-ayat ataupun struktur ayat yang salah. Terima kasih ayah. Imran menemani ayahnya untuk membeli kamus elektronik yang baru. Tiada kesalahan. Mereka singgah di kedai A. Juga tiada kesalahan. Di kedai A ialah ringgit Malaysia RM150 harga kamus elektronik. Di sini berlaku kesalahan frasa. Bagaimana kita nak membetulkannya? Kita mulakan ayat seperti ini. Di kedai A, harga kamus elektrik ialah ringgit Malaysia 150. Tukarkan di situ. Boleh? Okey. Perhatikan betul-betul sebab nanti kamu perlu melengkapkan jadual yang berada di bahagian bawah. Baik, kita teruskan pembacaan. Kamus ini mempunyai jaminan selama setahun. Tiada kesalahan. Hadiah percuma juga akan mendapat ayah. Akan hadiah nak dapat ayah. Ayah yang akan dapat hadiah. Jadi kita mulakan ayat kita. Ayah juga akan mendapat hadiah percuma. Mulakan ayat dengan A huruf besar. Baik. Seterusnya lagi. Ke kedai B seterusnya pergi mereka. Dah terbalik dah ayat ni. Bagaimana kita nak betulkannya? Seterusnya mereka pergi ke kedai B. Kamus elektronik yang sama dijual pada harga yang lebih murah, iaitu ringgit Malaysia 130 sahaja. Namun diberikan tiada tempoh jaminan dan hadiah percuma. Dah salah dah ayat ini. Bagaimana nak membetulkannya? Namun tiada tempoh jaminan dan hadiah percuma diberikan. Kita ubah balik predikatnya, ya. Okey, teruskan lagi. Ke kedai A semula ayahnya dan Imran. Salah. Kita tukarkan subjeknya. Imran dan ayahnya ke kedai A semula. Kemudian kita sambung lagi. Ayahnya membeli kamus elektronik di situ. Tiada kesalahan. Menurut ayahnya, sebagai pembeli yang bijak, kita tidak boleh merujuk harganya sahaja. Juga tiada kesalahan. Kita juga perlu mengetahui kualiti barang itu. Juga tiada kesalahan. Kita lihat frasa seterusnya. Yang diberikan perkhidmatan kita perlu tahu. Di sini salah. Bagaimana nak betulkannya? Kita mulakan ayat dengan kita perlu tahu perkhidmatan yang diberikan. Itu baru betul, ya. Sambung lagi. Imran telah mendapat satu pengetahuan baharu tentang berbelanja. Tiada kesalahan dalam frasa ini. Sambung lagi. Fikir membeli sebelum dahulu. Ayat ini salah. Biasa kita dengar bahawa
fikir dahulu sebelum membeli. Dah selesai. Apabila sudah selesai, di bahagian bawahnya diletakkan 2 kolom, 2 ruangan, yaitu satu struktur ayat yang salah dan satu lagi struktur ayat yang betul. Apa yang perlu kamu lakukan ialah mengulang kembali apa yang telah cikgu cakapkan tadi. Mana yang salah, kamu senaraikan di ruangan yang salah, dan mana yang telah dibetulkan, kamu salin pada ruangan struktur ayat yang betul. Dapatnya ada 5 struktur ayat yang salah dan kelima-limanya kita betulkan. Kalau dah selesai, seperti mana biasa, tulis dengan kemas, dengan cantik, dan kemudian nanti bawa ke sekolah sewaktu bersemuka untuk cikgu sema. Sehingga itu, sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.